Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita akan bawakan satu isu panas yang sedang membakar pentas politik Sabah. Siapa sebenarnya Ketua Menteri Pintu Belakang? Nama besar seperti Datuk Seri Shafie Apdal dan GRS kembali lagi menjadi perbualan hangat. Baru-baru ini Daniel John Jambun, Presiden Borneo's Pride in Malaysia Foundation, tampil menjawab kenyataan Datuk Clarence Bongkos Malakun yang mendakwa Shafie Apdal adalah Ketua Menteri yang dilantik secara tidak sah. Tetapi benarkah begitu? Nah, oleh itu mari kita coba bongkar, semak lagi balik satu persatu dan kita akan masuk ke satu perbincangan yang sangat kontroversi di penghujung video ini nanti. Siapa sebenarnya pengkhianat mandat rakyat Sabah? Baiklah, kita mulakan dengan apa yang dibangkitkan oleh Daniel John Jambun. Dalam artikel jawabannya yang bertarik 14 Jun 2025, beliau menegaskan bahwa Shafie Apdal dilantik secara sah sebagai Ketua Menteri Sabah pada tahun 2018. Tidak ada unsur pintu belakang dalam pelantikan itu. Shafie mendapat sokongan majoriti adun, termasuklah 6 adun APKO yang menyokongnya selepas PRU 14. Itu adalah mengikut lunas perlembagaan. Yang mencetuskan krisis sebenar, kata Daniel, adalah apabila dua ketua menteri mengangkat sumpah dalam masa 48 jam. Musa Aman dahulu, kemudian barulah Shafie Apdal. Tapi akhirnya Musa Aman menarik balik kesnya di mahkamah karena tidak mampu membuktikan yang beliau memiliki majoriti. Jadi siapa sebenarnya yang coba untuk putar sejarah? Daniel John Jambun juga tidak teragak-agak menyindir GRS yang menurutnya adalah kerajaan pintu belakang paling besar. Kenapa? Karena GRS tidak bertanding sebagai satu gabungan rasmi di dalam PRN Sabah 2020. Tiada manifesto bersama. Selepas menang, mereka barulah membentuk gabungan. Nah, pelik atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Dan lebih pedih, katanya, mandat rakyat telah dikhianati di dalam bilik hotel dan bukannya di peti undi. Baiklah. Mari kita teruskan lagi. Tuduhan sempurnaisasi kerajaan Shafie Apdal. Daniel John Jambun memanggil itu sebagai retorik rasis dan tidak berasas. Katanya pentadbiran warisan mencerminkan kepelbagaian Sabah, bukan sekadar dominasi satu daerah sahaja. Dan apabila masuk isu air pula, Daniel menegaskan bahwa proyek seperti Telibong 2 dan juga Loji Sandakan itu bukanlah sabotaj oleh warisan, tetapi sebenarnya ditangguhkan untuk semakan kos yang terlalu tinggi dan penambahbaikan dari segi tadbir urus. Tetapi apa yang jadi selepas GRS mengambil alih? Masalah air semakin teruk dan berbilion-bilion ringgit telah dibelanjakan, tetapi pipe masih lagi kering. Di mana sebenarnya penyelesaiannya? Dan sekarang mari kita coba masuk bab paling panas, yaitu Project IC 2.0. Tuduhan terhadap warisan mengatur proyek pemberian IC kepada Pati dikatakan tidak berasas dan bermotifkan politik semata-mata. Daniel John Jambun mempersoalkan, jika betul wujud proyek seperti itu, kenapa kerajaan GRS tidak mengambil tindakan undang-undang walaupun sudah hampir 4 tahun memerintah? Lebih menarik lagi, dalam RCI tentang pendatang asing di Sabah, seorang saksi, Dr. Chong Eng Leong, secara terbuka menamakan seorang tokoh politik sebagai pengerusi proyek IC. Tetapi peliknya, hingga kini tokoh tersebut tidak menyaman pun atas tuduhan berat seperti itu. Kenapa diam? Kalau tuduhan palsu, sepatutnya samanlah, betul atau tidak? Dan statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia juga menambahkan kerisauan.
Pada tahun 2020 terdapat sekitar 810.400 bukan warga negara di Sabah. Tetapi menjelang 2024, jumlah itu naik mendadak kepada lebih 1 juta. Persoalannya, siapa sebenarnya yang menternak pati? Nah, coba kamu jawab. Kita pun tidak boleh mengabaikan isu pelantikan Pierre Muhammad Kadir, individu yang mengaku berasal dari India dan mendapat IC secara meragukan, tetapi dilantik ke Lembaga Pengarah Sawit Kinabalu dan diberikan anugerah EDK. Datuk Seri Haji Jinor sendiri berjanji untuk siasat perkara ini, tetapi sampai sekarang masih lagi senyap. Dan jangan juga lupa tentang kenyataan Datuk Abidin Madangkir di dalam DUN sendiri yang akui kerajaan negeri tidak pernah mengeluarkan IC. Itu adalah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri dan bukanlah bidang kuasa warisan. Akhir sekali, Daniel John Jambun menegaskan bahwa Shafie Apdal tidak takut berdepan dengan rakyat. Selepas dijatuhkan, beliau kembali menuntut mandat melalui pilihan raya. Tetapi GRS terus kekal melalui pelantikan dan bukannya undi rakyat. Jadi persoalan utamanya sekarang, siapakah sebenarnya ketua menteri pintu belakang? Adakah Shafie Apdal yang mendapat sokongan majoriti dan kembali kepada rakyat? Ataupun GRS yang terbentuk melalui lompat parti dan juga rundingan belakang tabir? Lebih jauh lagi, benarkah dakwaan bahwa Sabah kini menjadi lubuk pengeluaran IC palsu yang sistematik? Kalau bukan warisanlah pelakunya, siapa sebenarnya yang sedang menternak pati atas nama politik dan keuntungan jangka panjang? Kenapa tokoh yang dinamakan dalam RCI tidak pernah membersihkan nama mereka? Apakah Sabah sedang diperintah oleh golongan yang mahu menutup sejarah sebenar demi kekal berkuasa? Rakyat Sabah berhak tahu jawaban sebenar, berdasarkan fakta dan bukan propaganda. Jadi, janganlah sampai sejarah negeri ini ditulis oleh mereka yang hanya mahu mengekalkan kuasa dan juga kedudukan. Kami di Currents VMY mahu mendengar pula pendapat Anda semua. Siapa sebenarnya ketua menteri yang lebih berprinsip dan berpandukan mandat rakyat? Apakah Anda setuju dengan kenyataan Daniel John Jambun? Atau Anda rasa yang GRS lebih stabil untuk masa depan Sabah? Coba jawab, coba ulas, coba terangkan di dalam ruangan komen di bawah. Dan sebelum itu, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini karena kami akan terus bawakan perbincangan politik yang panas dan berani seperti ini. Untuk Anda, untuk rakyat Malaysia yang dahagakan kebenaran. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja semua sahabat-sahabat. Jumpa lagi, terima kasih.